Okey geng, kita jumpa lagi dalam channel aku Zaman ni YGC. Okey, macam biasa aku Zaman ni daripada Zam Machine Garage dari Pontian, Johor. Okey geng, untuk video kali ni aku akan jelaskan apa itu sandblasting, apa equipment yang perlu ada untuk sandblasting dan apa jenis pasir dia yang dia ada. Okey geng, sebelum aku memulakan video ni, korang jangan lupa tekan tombol subscribe ataupun klik kat ujung video aku ni ada satu button, korang boleh subscribe untuk. Alright geng. Okey geng, apa yang korang tahu tentang sandblasting ni? Okey, untuk apa itu sandblasting? Sandblasting ni ialah korang nak restore barang ataupun nak cuci barang ataupun nak cleankan part permukaan kenderaan korang, menggunakan pasir, glass bead, ada jenis-jenis pasir dia lah. Dia macam-macam dia ada pasir. Kiranya seperti contoh aluminium oxide, glass bead, silica sand, sebagainya lagi lah. Kiranya itu adalah sandblasting. Sandblasting ni nak restore balik daripada benda karat daripada permukaan tu, korang nak bersihkan dia, dan untuk bersihkan cat-cat lama korang tembak balik lah. Ini ialah option nombor 2, selain pen remover. Okey, pen remover ni dia tak sama dengan sandblasting, sebab pen remover ni untuk buang cat sahaja. Untuk karat dan lain-lain dia tak boleh buat. Dia tak sama dengan sandblasting lah. Sandblasting ni dia memang banyak kelebihan kalau korang ada. Jadinya sandblasting adalah apa yang aku cakap tadi. Sandblasting ialah korang nak cuci balik permukaan kenderaan korang. Tak kisah daripada headblock motor, casing motor, bonet kereta, dia ada pelbagai jenis sandblasting. Okey geng. Okey geng, apa equipment yang korang perlukan untuk run sandblasting ni? Okey, antara salah satu yang korang boleh pakai ialah ini lah. Ini ialah sandblasting cabinet. Jadinya dia dapat cover lah. Kawasan ni, kabinet ni ialah tertutup lah, senang cerita. Korang boleh tembak barang kat dalam tu. Dia punya habuk ataupun aluminium oxide korang pakai, tidak akan bersepah lah. Dia tak terbang merata-rata lah. Dia main kawasan dalam tu je. Okey, ini adalah antara salah satu equipment untuk run sandblasting. Alright geng, itu adalah salah satu equipment untuk orang nak start sandblasting. Dia banyak pelbagai saiz lah, senang cerita kabinet tu. Dia ada lagi, dia kecil, besar sikit, besar dan seterusnya lagi besar. Dia punya berbeza hanyalah harga lah, dengan dia punya berapa besar dia punya kotak tu. Okey, kalau korang andai kata untuk bajet punya, tak mampu untuk beli sandblasting cabinet pun tak ada masalah. Jadinya korang boleh pakai gun gravity ni. Okey, dia sama juga, sandblasting juga, cuma dia kaedah yang lain. Okey, ini korang boleh pakai untuk outside punya tembak lah. Okey, ini adalah kalau korang tak ada sandblasting cabinet tadi, korang boleh gunakan gun ni lah. Okey, dia punya senang je. Korang ni dia punya tank. Korang beli pasir tu, korang refill dalam ni, korang tutup dan sedia untuk ditembak lah. Part korang boleh tembak lah. Ini adalah salah satu tool yang korang boleh pakai untuk sandblasting. Okey, sebab apa? Sebab gun ni pun aku pakai untuk aku blasting part-part body yang leceh, celah-celah kawasan yang susah untuk gosok. Jadinya aku akan gunakan ni lah untuk buang cat tempat-tempat yang leceh tu. Jadinya ini adalah salah satu equipment aku untuk sandblasting lah. Okey geng, untuk luaran punya sandblasting aku syorkan aku akan bagi warning lah untuk korang. Kalau korang nak buat untuk outside, aku rasa korang perlukan mask respirator. Kalau ada mask full space pun lagi cantik, sebab benda ni memang bahaya.
kiranya jangan sesekali cuba test kat tangan, ataupun korang nak tembak orang ke orang lain, jadinya itu jangan buat. Kira itu memang dilarang lah. Jangan sesekali buat sebab dia akan efek kat korang sendiri dan orang lain. Okey, untuk kawasan korang nak tembak tu, aku recommend korang cari tempat yang luas, kiranya bukan tempat tertutup. Sebab aku dah kata, sebab macam Sam Blasting Cabinet, dia dah kawasan tertutup, jadinya dia tak akan keluar lah daripada kawasan, daripada kotak tu. Jadinya dia tak ganggu kita punya kesihatan dan sebagainya. Okey, untuk outside ni, outside kan korang perlukan kawasan yang luas dan angin lah, berangin sebenarnya tu. Dan jauh dengan orang lain. Itu adalah penting lah untuk Sam Blasting ni. Okey geng, kira sekarang apa fungsi nozzle hitam ni, benda ni dengan benda ni. Jadinya korang tertanya juga kan, sebab apa dia banyak nozzle? Kira Sam Blasting punya kan, kira sebenarnya bagi aku lah, daripada pendapat aku sendiri, sebab aku ada dengar juga diorang kata ini untuk aluminium oxide, kira untuk glass bead tak sesuai untuk pakai dia. Ini orang panggil keramik. Okey, ini ialah tungsten carbide ataupun carbon je, macam itulah bunyi dia. Jadinya ini diorang kata sesuai untuk aluminium oxide dengan glass bead, dan ini ialah untuk glass glass bead punya nozzle. Okey, bagi aku semua benda nozzle ni aku dah try, jadinya dari pendapat aku sendiri dah. Jadinya kalau aku silap, orang boleh membetulkan lah. Jadinya untuk 3 jenis nozzle ni, bagi aku ialah dia punya lifetime. Okey, apa itu lifetime? Kira korang boleh pakai berapa lama nozzle ni. Okey, bagi aku keramik ni dia memang selalu cepat habis lah. Kira bila korang guna Sam Blasting tu, kira kawasan lubang di tengah ni korang boleh tengok. Okey, kira kawasan lubang yang keluar pasir Sam Blasting ni, jadinya dia akan makan lah kat kawasan lubang tu. Jadinya dia akan, bila dia jadi besar, kira makin besar, dia akan jadi tak power lah. Jadinya itu tanda dia punya nozzle dah expired lah. Itu bagi aku ialah lifetime dia. Sebab ini keramik, kira macam pasir-pasir halus bagi aku lah. Okey, inilah besi, ini pun sama lah. Sebab apa aku tak pakai keramik ni, sebab dia memang cepat, kira cepat habis lah sebenarnya dia punya lifetime. Okey, bagi aku syorkan korang pakai ni. Okey, ini untuk nozzle ni untuk gun ni kalau korang tahu. Okey, kira ini hose sedut pasir, jadinya nozzle dia duduk kat sini, kat depan ni. Jadinya nozzle ni bukan untuk yang besar ni. Kiranya nozzle ni berbeza lah. Kira nozzle ni untuk gun ni saja. Jadinya jangan salah faham lah. Okey geng. Alright geng, kira apa jenis pasir yang ada untuk Sam Blasting ni. Okey, sebelum aku beritahu apa pasir tu, aku akan bagi warning kedua. Kira aku tahu korang pernah tengok, ambil tahu tentang Sam Blasting ni. Korang tengok YouTuber lain, kira diorang buat DIY. Kira diorang buat DIY lah untuk Sam Blasting ni. Diorang guna pasir sungai, garam, Ajinomoto, semua dia pakai dia. Jadinya aku sarankan korang jangan follow diorang lah. Okey, kiranya itu masalah diorang lah. Kira diorang nak buat DIY ke, diorang nak test ke, diorang nak buat benda sendiri ke, korang jangan sekali ikut lah. Kira benda tu memang bahaya lah. Bila korang seperti contoh kira kalau korang pakai pasir sungai tu ataupun pasir laut, dia punya satu je, dia punya keburukan lah bagi aku. Kira part yang korang tembak tu lagi makin hancur lah, bukan makin baik. Bukan makin lawa, makin hancur. Jadinya itu adalah salah satu keburukan yang aku nampak bila korang nak DIY sendiri. Kiranya nombor 2 tu, kira bila korang pakai, bila korang tembak kat
kabinet lah, seperti contoh. Kira korang tembakkan kabinet, korang guna pasir sungai tu, jadinya bila pasir tu pecah, sebab sandblasting ni pressure dia memang kuat kira dia pakai angin kompresor memang banyak jadinya bila angin dah banyak, dia punya pressure kat gun tu jadi kuat. Okey, bila dia jadi kuat, kawasan dalam kabinet tu dia akan jadi berdebu lah. Okey, bila korang dah settle lah, korang dah tengok lah, kira korang dah test, kira korang dah tembak kat part tu, korang nak ambil part tu, korang buka pintu tu, kiranya abuk-abuk pasir sungai tu memang akan bagi kesan teruk lah kat korang. Korang memang terbatuk lah. Senang cerita, korang confirm akan batuk 4-5 hari tanpa henti. Jadinya jangan sesekali nak buat DIY sendiri, pakai pasir sungai. Sebab pasir ni dia dah buat untuk sandblasting tu, jadinya korang jangan follow lah orang-orang yang nak buat DIY sendiri ni. Jadinya kalau ada kebaikan kita boleh follow lah, tapi kalau memberi keburukan takkan nak follow juga kan. Jadinya itu saja. Okey kan, kira pasir dia bagi aku ada pelbagai jenis lah. Senang cerita, dia punya pasir, kira aku dengar ada aluminium oxide yang aku pakai sekarang. Kira aku pakai sekarang aluminium oxide dengan glass bead. Kiranya benda-benda lain pasir seperti silica sand, aku tak yang lain aku tak berapa ingat lah pasir dia. Kira dia pelbagai jenis pasir lah yang diorang buat, kira untuk tujuan tertentu. Okey, kira pemilihan pasir ni kira korang kena tahu korang nak buat apa. Okey, jadinya macam untuk part automotif, kira kita akan gunakan aluminium oxide lah. Okey, ini aluminium oxide saiz 60, kira dia memang sesuai untuk automotif. Jadinya dia ada saiz lagi kasar lagi. Kiranya saiz pasir sandblasting ni kira dia makin kecil makin kasar. Jadinya bila makin besar dia akan jadi makin halus lah. Sebab apa aku cakap itu, korang tengok sendiri, aku akan bagi sampel. Okey, ini ialah 80. Korang boleh tengok ini 60, ini 80. Korang boleh tengok berapa dia punya kasar dia. Jadinya korang tak nampak, tak ada masalah. Okey, ini ialah aluminium oxide. Okey, ini ialah untuk polishing. Kira ini ialah crush glass. Korang nampak crush glass? Ini ialah grade 60. Jadinya aluminium oxide tu korang nak buat untuk buang karat, buang cat, memang sesuai untuk pakai aluminium oxide. Jadinya untuk polishing, kira kita akan pakai glass bead ni lah. Okey, ini glass bead macam Ajinomoto lah sebenarnya. Itu yang diorang pedal buat DIY tu. Jadi ini crush glass, ini glass bead grade 80. Kalau korang betul-betul perasan, dia punya saiz dia lagi besar, dia jadi makin halus. Okey, ini glass bead saiz 150. Korang boleh nampak macam tepung lah. Jadinya dia makin besar, makin halus. Okey, yang terakhir ialah 220 glass bead. Ini yang biasa aku pakai lah. Tapi 220 pun aku tak pakai sebenarnya. Korang boleh tengok dia macam tepung, memang sebiji macam tepung lah. Jadinya ini adalah antara beberapa pasir yang untuk sandblasting lah sebenarnya. Alright gang. Okey gang, kira itu sedikit sebanyak yang aku boleh terangkan kat korang, kira tentang apa itu sandblasting, apa kerja dia. Jadinya itu ialah antara salah satu lah, kira korang kena tahulah sebelum korang beli sandblasting ni. Jadinya korang ada sedikit lah tentang ilmu tentang sandblasting ni. Okey, kira part untuk DIY sendiri, kira maksudnya kalau korang nak buat kabinet, kira kotak kabinet sandblasting sendiri pun tak ada masalah. Jadinya yang jadi masalah bila korang ambil pasir yang tak diiktiraf oleh pakar-pakar sandblasting lah sebenarnya. Korang bedal Ajinomoto kat dapur, garam pun kat dapur korang bedal, kejap lagi nak berbuka tak ada garam. Jadinya untuk pasir sungai, Ajinomoto, garam ke tepung ke korang bedal, jadinya jangan sesekali ambil. Jadinya itu akan memudaratkan kat
diri korang sendiri lah. Aku tak ada masalah, jadinya korang yang akan jadi masalah. Okey, untuk proses korang nak buat DIY untuk kabinet blasting punya, jadinya itu tak ada masalah. Korang boleh buat DIY sendiri. Bila dalam video ni pun kira ada beberapa YouTuber lain, diorang buat DIY sandblasting ni. Okey, seperti contoh apa? Okey, seperti contoh macam ni. Sekejap, dulu lah korang. Okey gang, kira ini ialah DIY sandblasting aku yang 2016 ataupun 2017, aku tak berapa ingat. Jadinya korang boleh buat DIY sendirilah untuk sandblasting kabinet. Ini adalah antara salah satulah korang boleh buat DIY sendiri untuk kabinet. Kira itu je lah. Okey kan. Okay, itu saja video aku kali ni. Kira kalau korang nak tahu lebih lanjut tentang benda ni, jadinya korang jangan lupa tekan subscribe kat ujung video aku ni, ataupun tekan subscribe di bawah video aku ni. Jadinya korang akan dapat tahulah benda-benda macam ni. Kiranya kalau korang nak tahu lebih lanjut ataupun nak tanyakan persoalan, korang boleh komen kat bawah video aku ni. Jadinya insyaAllah aku akan jawab soalan yang aku tahu. Yang aku tak tahu, aku akan refer lah kat orang yang lagi pakar. Okey kan, kita jumpa lagi dalam next video. See ya.